Baiklah, okey. Baiklah students, kita akan mulakan kelas kita pada pagi ini. Daripada chat tu cikgu nampak tu, okey. Yang balas, okey, ada yang baik, sihat, Alhamdulillah. Hazri sihat, Adam sihat, Ayuni sihat, Ain Rabiatul demam. Okey, nama macam mana Ain ini demam Ain ni puasa ke dok Ain? Okey, cikgu tak tahulah harap buat puasa lah demam-demam ni. Kalau tak larat tu buka lah puasa. Kena gantilah puasa tahun depan Okey, baru 9 orang yang hadir kelas pada pagi ini. Cikgu tahu sebenarnya tak ramai student yang ada kelas pagi ni, betul tak? Setakat sains setakat Betul. sains sukan, JKT, perniagaan berapa kerat je. Yang lain gimana? Takkan yang Tidur. lain gimana, tidur lagi ni. Okey. Mulai. So Adam Haris kaya semua terbang ke mana tak tahu. Okey. Okey, tak apalah nak buat macam mana kan. Jadi inilah yang cikgu katakan sebagai pengorbanan yang perlu kita buat. Okey. Terutama pada musim PKP ni, okey, dan juga ditambah pula dengan di bulan Ramadan semuanya adalah satu pengorbanan yang kita perlu buat. Lebih-lebih lagi anda semua pada tahun depan, awal tahun depan akan memiliki peperiksaan SPM. Okey, insya-Allah tu. Jadi takkan ke mana, cepat ke, lambat ke, memang awak akan ambil SPM punya. Okey, confirm yang tu pasti. Okey. Alright, baiklah. Untuk pelajaran kita pada pagi ini, kita sambung pelajaran bab 6. Jadi pelajar-pelajar yang tidak bersama dengan cikgu pada pelajaran yang lalu, cikgu beritahu pelajaran hari ini kita sambung pelajaran bab 6 bahagian yang kedua. Apakah bahagian kedua? Seperti yang cikgu tulis dalam Telegram, iaitu reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia. Itu yang pertama kita akan belajar hari ini. Yang kedua, kita akan mempelajari usaha-usaha ke arah pembentukan Malaysia, dan yang terakhir kita akan belajar Perjanjian Malaysia 1963. Jadi semua topik pelajaran itu lebih kurang lah mengambil masa selama 2 jam lebih kurang untuk kita belajar pada pagi ini. Baiklah, jadi marilah sama-sama kita membaca Ummul Kitab surah Al-Fatihah supaya pelajaran pada pagi ini kita faham, dan mendapat petunjuk ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Okey, sekali lagi selamat datang kepada pelajar yang baru masuk, Hakimi Sabran, pelajar yang bukan kelas cikgu, kelas 5 Al-Farabi, 5 Ibnu Sina kalau ada, selamat datang. Okey, cikgu alu-alukan Baik, untuk pengetahuan semua, cikgu rakam pelajaran hari ini untuk tujuan penambahbaikan dan juga untuk tujuan ulang kaji bagi kawan-kawan anda yang tidak dapat menyertai kelas pagi ini. Baiklah, tanpa buang masa, jomlah kita mulakan pelajaran kita yang pertama, sambungan, iaitu reaksi negara luar terhadap pembentukan Malaysia. Baik, negara luar manakah yang menentang pembentukan Malaysia? Baik, cikgu imbas kembali, ulang kaji. Baik, ingat balik. Reaksi terhadap pembentukan Malaysia ada dua. Satu, reaksi itu datang daripada dalam negeri. Okey, ulang kaji balik Satu, reaksi datang daripada dalam negeri, dan satu lagi daripada luar negara. Baik, negeri manakah yang memberi reaksi terhadap pembentukan Malaysia? Okey, yang dalam negeri, Tanah Melayu, Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei. Okey, baik. Yang ini kita dah belajar pada pelajaran bahagian pertama. Baik, hari ini insya-Allah kita akan belajar reaksi luar negara. Okey. Jadi negara luar manakah yang menentang? Yang
yang bereaksi terhadap pembentukan Malaysia. Jadi ada dua, iaitu Indonesia dan juga Filipina. Baik pelajar-pelajar, cikgu akan share kandungan pelajarannya, lihat pada skrin masing-masing. Okey, cikgu akan tunjukkan slide pelajaran. Okey Baik, lihat skrin masing-masing. Okey, baik. Ini slide-nya. Besar kan? Okey. Baiklah pelajar-pelajar, sila teliti, sila lihat dengan teliti slide pelajaran tersebut. Konsep 2. Reaksi negara luar. Reaksi terhadap pembentukan Malaysia dalam kalangan negara-negara luar wujud di Indonesia dan Filipina. Klik reaksi Indonesia untuk mengetahui reaksi Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Klik reaksi Filipina untuk mengetahui reaksi Filipina terhadap pembentukan Malaysia. Baiklah pelajar-pelajar. Okey. Jadi apakah reaksi Indonesia terhadap pembentukan Malaysia? Adakah Indonesia bersetuju ataupun Indonesia menentang? Kita lihat sama-sama. Reaksi Indonesia. Indonesia telah membantah pembentukan Malaysia. Bantahan ini disuarakan oleh Parti Komunis Indonesia (PKI) yang menganggap ia sebagai satu bentuk neokolonialisme. Baik pelajar-pelajar. Okey. Jadi kita tahu bahawa Indonesia membantah pembentukan Malaysia. Tidak bersetuju, membantah, menentang. Okey, sama. Baik, alasannya ialah neokolonialisme. Jadi apakah maksud istilah tersebut? Okey, baik. Neokolonialisme ialah satu bentuk penjajahan baru atau perluasan kuasa secara politik dan ekonomi terhadap negeri-negeri yang baru merdeka selepas Perang Dunia Kedua. Baik, maksudnya Indonesia menganggap British menjajah sekali lagi tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura serta Brunei, dan ini boleh mengancam Indonesia. Itu alasan Indonesia. Okey, kita sambung slide tersebut. Parti Komunis Indonesia (PKI) telah mempengaruhi Presiden Soekarno untuk mengisytiharkan dasar konfrontasi yang telah diumumkan pada 20 Januari 1963. Baik. Jadi, Parti Komunis Indonesia telah mempengaruhi pemimpin Parti Nasional Indonesia iaitu Presiden Soekarno untuk mengisytiharkan dasar konfrontasi. Jadi ada dua istilah sini, konfrontasi, ganyang Malaysia. Okey, konfrontasi dengan ganyang. Okey, konfrontasi bermaksud penentangan. Okey. Manakala ganyang bermaksud hancurkan, hapuskan. Baik. Memusnahkan pembentukan Malaysia. Dalam konteks pembentukan Malaysia, ganyang ini bermaksud memusnahkan pembentukan Malaysia. Okey, sama ada secara terbuka ataupun secara sulit. Alright. Okey. Kita sambung. Konsep ganyang Malaysia telah dilakukan oleh Indonesia dalam beberapa bentuk. Pertama, serangan terhadap kapal-kapal nelayan Tanah Melayu. Kedua, pencerobohan udara Tanah Melayu. Ketiga, serangan melalui Johor, Sabah dan Sarawak. Dan keempat, memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara dunia ketiga. Menghantar pengintip untuk memusnahkan gagasan Malaysia dari dalam secara sulit. Ancaman untuk menekan Tanah Melayu dari segi ekonomi. Baik, pelajar-pelajar sekalian. Okey, terdapat 6 tindakan ganyang Malaysia. Okey. Jadi yang pertama, Indonesia menyerang kapal-kapal nelayan Tanah Melayu. Jadi Tanah Melayu masih lagi tidak mengambil tindak balas ataupun serangan balas terhadap Indonesia. Tanah Melayu masih lagi mengamalkan diplomasi.
Jadi masih lagi cuba berbincang, masih mewajarkan, merasionalkan kepada kerajaan Indonesia jangan menyerang kapal-kapal nelayan di tanah Melayu. Itu yang pertama. Baik, yang kedua, jet-jet pejuang atau tentera udara Indonesia menceroboh udara tanah Melayu. Masa ini pun Malaysia masih lagi mengamalkan diplomasi terhadap Indonesia. Jadi Malaysia hanya meminta pencerobohan udara ditamatkan, jangan ceroboh lagi. Okey, yang ketiga, selepas banyak kali diplomasi tolak ansur dengan kerajaan Indonesia, jadi kita terpaksalah, Malaysia terpaksa mengambil tindak balas terhadap serangan Indonesia melalui Johor, Sabah, Sarawak. Jadi tentera Indonesia telah menyerang Malaysia sebenarnya pada tahun lebih kurang 1963 macam tu, 62-63 di Johor, Sabah dan juga Sarawak. Jadi di Johor, mereka mendarat di satu ladang kelapa sawit di Labis, Johor, melalui terjunan payung udara. Jadi ada tentera yang berpayung terjun turun dari kapal terbang ke ladang Labis. Dia punya misi ialah mempengaruhi masyarakat tempatan untuk bersama-sama menentang pembentukan Malaysia. Tetapi tidak berjaya. Rakyat tidak sokong Indonesia, rakyat tempatan tidak sokong. Baik, negara Afro-Asia, negara-negara di benua, negara dunia ketiga. Negara dunia ketiga, negara-negara yang membangun sama taraf dengan Malaysia seperti Argentina, seperti Afrika Selatan, seperti India, dan sebagainya. Yang kelima, Indonesia juga menghantar spy untuk memusnahkan gagasan Malaysia dari dalam secara sulit. Terdapat beberapa pengintip yang menyamar sebagai orang-orang tertentu dengan tujuan untuk memusnahkan gagasan Malaysia dari dalam secara sulit. Dan Indonesia juga tidak putus-putus mengancam tanah Melayu dari segi ekonomi. Baik, itulah 6 tindakan Indonesia terhadap Malaysia yang dinamakan sebagai Ganyang Malaysia. Baik, cikgu nak tunjukkan kepada anda, Ganyang Malaysia ni cikgu boleh simpulkan, cikgu boleh rumuskan dalam bentuk lakaran. Jadi lihat skrin masing-masing. Baik, yang ini dia. Jadi cikgu conteng-conteng je ni, secara spontan, tanpa fikir panjang pun. Jadi kita lihat yang pertama, dasar konfrontasi iaitu Ganyang Malaysia. Bagaimana dasar ini dijalankan? Baik, kita lihat, kat sini yang kedua, serangan terhadap kapal nelayan. Yang ketiga, ceroboh ruang udara. Yang keempat, hantar spy. Spy ni pengintip lah. Yang kelima, menyerang Malaysia melalui Johor, Sarawak dan Sabah. Jadi ada 6 tindakan Indonesia terhadap Malaysia di bawah dasar konfrontasi iaitu Ganyang Malaysia. Okey, baik. Okey, setakat ni pelajar-pelajar yang berada atas talian, faham tak? Boleh respon sekarang, onkan mikrofon dan respon. Faham atau tidak? Atau ada kemuskilan? Silakan. Tak ada. Ada Ada tak? Ada tak? Ada? Adam Haris. Ada. Adam Haris cakap faham. Yang lain macam mana respon? Okey. Okey, alhamdulillah. Okey, baguslah. Okey. Baiklah, kita sambung pelajaran tersebut. Okey. Baik, kita lihat apakah tindakan Malaysia terhadap penentangan Indonesia. Okey. Apakah tindakan Malaysia terhadap penentangan Indonesia? Adakah Malaysia berdiam diri saja? Okey. Baik, kita sambung pelajaran tersebut. Tindakan kerajaan Malaysia adalah seperti berikut. Mengambil tindakan selepas Indonesia melancarkan serangan melalui Johor,
Sarawak dan Sabah. Mendapatkan bantuan tentera Commonwealth termasuklah dari Britain, Australia, New Zealand dan Kanada. Menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Mengadakan lawatan diplomatik bagi menjelaskan hubungan Malaysia-Indonesia ke negara-negara Afro-Asia dan negara dunia ketiga. Hubungan tegang berlanjutan sehingga 1965 apabila Jeneral Suharto menggulingkan Presiden Soekarno. Presiden Soeharto menghantar Menteri Luarnya Adam Malik untuk memelihara hubungan Malaysia-Indonesia. Akhirnya, konfrontasi berakhir pada Ogos 1966. Okey, baiklah pelajar-pelajar, kita lihat apakah tindakan Malaysia. Okey. Selepas Indonesia menyerang Malaysia melalui Johor, Sarawak dan Sabah, Malaysia perlu mengambil tindakan kerana tindakan Indonesia telah melampaui batas. Okey, telah melampau. Okey. Jadi, oleh kerana Malaysia mempunyai perjanjian pertahanan dengan negara-negara Commonwealth seperti Australia, Kanada dan New Zealand, jadi Malaysia mendapatkan bantuan tentera Commonwealth dari negara-negara berkenaan. Okey. Jadi bantuan tentera Commonwealth seperti daripada Britain, Australia. Okey. Cikgu tunjukkan semula lakaran. Okey. Jadi negara Britain, negara Britain dan Kanada akan datang daripada barat. Okey, akan datang barat ke sinilah. Okey. Dia akan membantu semenanjung tanah Melayu, lebih kurang macam tu. Kemudian negara seperti New Zealand, negara Commonwealth New Zealand dan Australia akan datang untuk membantu Sabah dan Sarawak untuk menghadapi dasar konfrontasi oleh Indonesia. Okey, baik. Seterusnya, Malaysia juga menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu. Okey. Dalam bantahan tersebut dinyatakan bahawa tidak patut Indonesia menyerang Malaysia kerana sudah pun bersetuju, tiga negara ni bersetuju, Malaysia, Indonesia dan Filipina sebenarnya telah bersetuju untuk menyerahkan hal ini kepada bangsa-bangsa bersatu. Apakah maksud hal ini? Okey, maksudnya Malaysia bercadang. Anda semua tahu dalam pelajaran bahagian pertama, Malaysia bercadang ingin tanah Melayu bercadang. Gagasan yang besar dinamakan sebagai Malaysia. Okey, jadi mendapat reaksi daripada Indonesia dan Filipina sebenarnya. Jadi ketiga-tiga ini pun telah berjumpa dan bermusyarat, berunding, jadi bersetuju menyerahkan hal ini tentang pembentukan Malaysia ini kepada Indonesia, kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, Dan Indonesia memang tak setuju, Filipina pun tak setuju tentang pembentukan Malaysia. Jadi Malaysia, tiga-tiga negara ini berunding dalam satu dalam satu mesyuarat atau rundingan yang dinamakan sebagai Mafilindo, dan bersetuju, dia punya keputusannya bersetuju untuk menyerahkan pembentukan Malaysia kepada bangsa-bangsa bersatu. Tetapi Indonesia menyerang pula Malaysia. Ini sudah melanggar perjanjian dalam Mafilindo tersebut. Sedangkan dalam Mafilindo tersebut, ketiga-tiga negara bersetuju untuk menyerahkan perkara ini atau membawa perkara ini untuk perhatian bangsa-bangsa bersatu. Biar pihak ketiga selesaikan, pihak berkecuali, iaitu bangsa-bangsa bersatu. Jadi itulah sebenarnya Malaysia menghantar bantahan rasmi kepada SU Agung Bangsa Bersatu. Oleh kerana Indonesia telah memburukkan nama Malaysia di negara Afro-Asia dan negara dunia ketiga, jadi Malaysia buat lawatan balas balik kepada negara berkenaan untuk menjelaskan kedudukan yang sebenar. Sebagai contoh, Tunku Abdul Rahman telah pergi ke India, bertemu dengan Perdana Menterinya Jawaharlal Nehru, untuk mengeratkan hubungan diplomatik antara Malaysia dan India. Bayangkan sampai macam tu sekali, sampai India pun
menerima berita bahawa Malaysia ni satu gagasan, Malaysia ni satu idea yang tak bagus, seperti yang telah dipropagandakan oleh Indonesia, macam tu. Jadi terpaksalah Malaysia pergi ke negara-negara Afro-Asia dan juga negara-negara dunia ketiga untuk menjelaskan kedudukan sebenar. Okey, begitulah sebenarnya pelajar-pelajar sekalian yang berlaku pada tahun 1963, sampailah 1966. Baik, jadi okey, namun begitu pelajar-pelajar, konfrontasi itu tidaklah berlanjutan. Okey, pada tahun 1965 berlaku perubahan politik di Indonesia. Okey, apabila Panglima Tentera Tertinggi Indonesia pada ketika itu Jeneral Soeharto menggulingkan Presiden Soekarno. Jadi situasi politik di Indonesia itu tegang sebenarnya. Tentera mengambil alih pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Jeneral Soeharto. Jadi akhirnya Presiden Soekarno dapat diturunkan daripada jawatannya dan akhirnya Jeneral Soeharto menghantar menteri luarnya iaitu Adam Malik untuk memelihara hubungan Malaysia-Indonesia. Okey, dan ada hikmahnya juga pelajar-pelajar. Penggulingan kuasa tersebut menyebabkan konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia berakhir pada Ogos 1966. Begitulah ceritanya pelajar-pelajar reaksi Indonesia terhadap pembentukan Malaysia. Faham? Ada kemusykilan tanya. Okey, silakan. Boleh tanya? Onkan mikrofon, tanya. Ada tak? Tak ada. Ada? Betul tiada? Ya. Ya? Oh, tak ada? Okey, baiklah. Kalau tak ada, tidak mengapa. Okey. Baik, cikgu pula bagi soalan. Okey, awak tak ada bagi soalan, cikgu lah bagi soalan. Okey, baik, bersedia. Cikgu akan pilih secara rawak lah untuk jawab. Simple je soalan cikgu tentang reaksi Indonesia. Baik. Jadi rujuk semula skrin, cikgu kongsikan soalannya. Alright. Baik. Tengok buku teks lah. Okey. Nampak kan buku teks? Okey. Alright. Baiklah. Ini soalan dia. Okey. Soalan yang pertama. Okey. Mengapakah Indonesia membantah pembentukan ini dalam ruangan chat? Tengok ruangan chat masing-masing. Okey. Baik. Cikgu nak seorang jawablah, iaitu Farisha. Farisha, boleh jawab Farisha? Damia Nur Farisha. Boleh tak jawab? Okey, tengok chat. Mia, tengok chat Mia. Okey, mengapakah Indonesia membantah pembentukan Malaysia? Okey, cikgu nak Mia jawab. Mia ada dalam talian ni, cikgu tengok namanya ada. Okey Mia, silakan Mia. Onkan mikrofon, silakan. Mia. Oh Mia. Okey, Mia tak nak respon lah pula. Cikgu tidak tahu mengapa. Baiklah, cikgu pilih yang lain lah. Cikgu, cikgu jap. Okey. Cikgu tunggu. Okey, simple je jawapannya Mia. Okey. Jawapannya Indonesia berpendapat Okey. neokolonialisme. Okey, bagus. Itulah jawapan dia. Simple. Jadi, apakah maksud neokolonialisme? Apakah maksud neokolonialisme? Ada dalam buku teks. Ataupun awak dah dengar cikgu punya slide tadi kan? Apa maksudnya? Betul alasannya neokolonialisme? Maksudnya? Boleh? Apa cikgu jap? Okey, baik. Okey Mia, jawapan awak betul. Okey,
Indonesia membantah pembentukan Malaysia kerana neokolonialisme lah. Okey. Jadi cikgu punya soalan, apakah maksud neokolonialisme tu? Dia Silakan. dia akan mengancam ke cikgu? Betul. Betul. Okey, bagus Mia. Terima kasih. Okey, boleh offkan mikrofon. Okey, good. Boleh pun. Okey, pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar rujuk balik buku teks Okey, rujuk balik buku teks. Okey, halaman 146. Baik, begini pelajar-pelajar Okey, soalannya berbunyi, mengapakah Indonesia membantah pembentukan Malaysia? Jawapan soalan ini nak sebab-sebab. Jadi sebabnya kita sudah pelajar tadi, okey. Baik. Ni dia, neokolonialisme. Yang akan mengancam Indonesia. Jadi betul lah seperti yang diberitahu oleh Mia tadi. Okey, tambah satu lagi. Apakah maksud neokolonialisme? Senang, neokolonialisme ni adalah bermaksud penjajahan bentuk baru. Jadi ayat lengkapnya atau jawapan lengkapnya, okey, Indonesia membantah pembentukan Malaysia kerana ianya merupakan satu bentuk neokolonialisme, iaitu penjajahan bentuk baru yang akan mengancam sangat-sangat simple. Thanks Mia, very good. Alright. Kita pergi kepada soalan yang kedua di sini. Bagaimanakah Indonesia menentang pembentukan Malaysia? Okey, cikgu copy soalan ini, masukkan dalam chat. Okey, tengok chat masing-masing. Alright, good job. Simple je, dia banyak, ada 6. Ingat balik, ada 6 cara Indonesia menentang pembentukan Malaysia. Baik, daripada 6 itu cikgu nak tahu satu daripada pelajar yang bernama Aina Nazira. Aina, are you there? Can you respond? Yes. Okay, thank you Aina. Okay, do you copy? Do you understand my question, Aina? Yes. Okay, very good. Okay, daripada 6 cara Indonesia menentang Malaysia, awak nyatakan satu daripadanya. Satu saja, silakan. Indonesia melakukan serangan terhadap kapal nelayan Tanah Melayu. Okay, very good. Okay, good Aina. Okay, terima kasih. Offkan mikrofon. Bagaimana dengan Nur Aini Nasyita? Aini Nasyita. Ya, saya. Aini. Hai. Apa tadi? Hai. Apa tadi cikgu? You can refer my question in chat, okay? Baik, macam ni. Selain daripada serangan terhadap kapal nelayan, okay, Tanah Melayu, apakah cara Indonesia, cara yang lain? Apakah cara Indonesia menentang pembentukan Malaysia selain menyerang kapal nelayan? Satu je lagi. Tentera Udara Indonesia menyerang udara Tanah Melayu. Pencerobohan udara. Oh. Menceroboh, belum nyerang lagi, diceroboh saja Okey, bagus. Aini Nasyita, good job. Okey, jadi tentera udara siapa? Mestilah tentera udara Indonesia kan? Okey, dia ceroboh ruang udara Malaysia tanpa kebenaran belum serang lagi. Serang di Johor Okey, Johor, Sabah, Sarawak. Okey, baiklah. Okey, yang terakhir, cikgu nak dengar daripada Ayu ni, respond please. Are you there? I know. Yes. Ya, okay, very good. Okay, selain pada dua jawapan itu tadi, beritahu jawapan yang ketiga, cara-cara Indonesia menentang pembentukan Malaysia. Menghantar pengintai untuk memusnahkan gagasan secara luar dan dalam. Alright, very good Ayuni. Okay, ingat pelajar-pelajar semua, ada 6 cara Indonesia menentang Malaysia, iaitu di bawah Ganyang Malaysia. Jadi Ganyang Malaysia ni ada 6 tindakan dia. Okay, baik. Cikgu rasa awak kena snapshot lakaran cikgu ni. Okay, snapshot sekarang. Okay, kena snapshot. Dah snapshot.
Dah ke? Dah. Okay, very good. Snapshot je, screenshot. Okay, very good. Okay, baiklah. Kita lihat buku teks semula. Okay. Apakah tindakan Malaysia dalam menghadapi penentangan Indonesia? Okay, cikgu copy soalan ni. Okay, masukkan dalam ruangan chat. Okay. Alright. Okay. Jadi apakah jawapannya? Okay, ada beberapa tindakan Malaysia menghadapi penentangan Indonesia. Cikgu nak tahulah daripada pelajar yang bernama Mai Zatul Akmal. Mai, are you there? Oh, Mai. Ya, cikgu. Okay, how are you? Sihat? Sihat. Alhamdulillah. Okay, Mai. Dapat tak soalan dia? Sekejap. Tengok chat. Okey. Apakah tindakan Malaysia dalam menghadapi penentangan Indonesia? Mai. Boleh, Mai? Sekejap. Mai. Sekejap, cikgu. Sekejap, cikgu tunggu. Memang cikgu tetap setia. Berjanggut cikgu ni, tunggu dah lah. Semua tak cukur lagi, rambut panjang. Okay. Oh, Mai. Okey, cikgu. Okey, satu je. Cikgu tak nak banyak-banyak, satu je. Daripada banyak-banyak cikgu nak satu. Malaysia tepat. Silakan. Malaysia terpaksa mengambil langkah memelihara kedaulatan negara dan rakyatnya. Silakan. Sekejap, cikgu. Allahu Akbar. Subhanallah. Okey, baik Mai. Saya tak pastilah. Okey, tak apa. Cikgu. Okey, cikgu akan panggil awak lagi. Okey. Okey, jawapan. Okey, baik. Bagaimana dengan Mai, mikrofon Mai? Panggil awak. Ya. Offkan mikrofon, cikgu akan panggil awak. Ya. Baik. Bagaimana dengan Alia Maisarah? Alia, are you there? Siti Alia Maisarah. Alright, very good. Okay, I can hear your voice. Okay, how are you today, Siti Alia? I'm fine. Alright, very good. Okay, did you notice my question? Yes. Alright, okay. Cikgu nak satu je jawapan daripada awak. Kan? Cikgu nak satu je. Okay, can you notice the answer? Can you state the answer? Okay, silakan secara lisan. Silakan Siti. Sekejap, cikgu. Kejap lagi. Okey, tak apa. Oh, cikgu terlalu cepat sangat tak ada masa cikgu bagi kepada awak untuk cari maklumatnya Okey, tak apa, kesian Okey, tak apalah, cari. Kan, apakah tindakan Malaysia terhadap penentangan Indonesia? Apa tindakan? Ada banyak tu, cikgu nak satu aja. Alia. Apa dia? Saya tak tahu betul ke tak. Okey, it's okay. Tun Abdul Razak telah mengadakan lawatan ke beberapa buah negara Afrika bagi menjelaskan masalah hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Malaysia. Yes, good point. Betul lah tu. Apa tak pasti pula. Itulah cara dia. Okay, very good. Okay, jangan, ya betul lah tu. Okay, baik, cikgu nak tanya lagi seorang. Yang tadilah, Mai. Are you ready, Mai? Ya, cikgu. Okay, selain daripada lawatan Tunku Abdul Razak, apa lagi tindakan Malaysia? Tunku Abdul Rahman mengambil tindakan menghantar bantahan rasmi kepada Setiausaha Agung Bangsa-Bangsa Bersatu.
Bagus. Good job, good job. Itulah jawapannya. Okey, baik. Kita flashback balik tindakan Malaysia ya. Tengok. Baik, tindakan Malaysia. Okey, tengok sini apakah tindakan Malaysia. Ni dia pelajar-pelajar, lihat skrin. Okey, ni dia. Okey. Alright. Ni dia bantuan tentera Commonwealth menghantar bantuan kepada SU Agong Bangsa-Bangsa Bersatu mengadakan lawatan diplomatik. Okey, baik. Okey. Setakat ni okey pelajar-pelajar. Alright Baik. Jadi pelajar-pelajar, okey, persoalan-persoalan ini perlu ada dalam analisis masing-masing, analisis pembelajaran masing-masing, okey. Sebab persoalan yang cikgu tunjukkan ni yang berada pada skrin anda akan memudahkan pemahaman tentang reaksi negara luar. Soalan yang sama untuk negara Filipina. Okey, baik. Kita lihat Filipina juga. Okey, mengapakah Filipina membantah pembentukan Malaysia? Bagaimanakah Filipina menentang pembentukan Malaysia? Apakah tindakan Malaysia dalam menghadapi penentangan Filipina? Jadi persoalan-persoalan ini perlu dijawab. Okey, baiklah. Kita lihat Filipina, buku teks, buku surat seterusnya 147 148 lah. Okey. Reaksi Filipina. Kerajaan Filipina di bawah pimpinan Presiden Macapagal telah membuat tuntutan terhadap Sabah kerana mendakwa Sabah masih merupakan sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. Menjelang 1966, semasa pentadbiran Presiden Ferdinand Marcos, Filipina telah mengiktiraf penubuhan Malaysia. Pengiktirafan ini dilakukan menerusi Mafilindo, Malaysia, Filipina, Indonesia. Okey. Okey student, okey tak? Faham tak? Faham tak? Respon kalau ada nak tanya, boleh respon, silakan. Tentang Filipina. Cepat sangatlah Filipina tu cikgu. Cepat sangat ya? Okey, cepat sangat kita sekali lagi. Sekali lagi alright. Okey. Reaksi Filipina. Kerajaan Filipina di bawah membuat tuntutan terhadap Sabah kerana mendakwa Sabah masih merupakan sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. Okey, nampak tak? Di sini ada dua. Ada alasan. Okey, mengapakah Filipina membantah pembentukan Malaysia? Okey. Ada jawapan dekat sini. Okey. Baik. Apa tindakan Filipina terhadap apa cara penentangan Filipina terhadap pembentukan Malaysia? Ada juga kat sini. Yang mana satu? Jadi yang inilah cara dia. Jadi Filipina menentang pembentukan Malaysia. Okey, kita susun satu-satu. Okey. Jadi apakah reaksi Filipina? Itu yang pertama. Okey, adakah Filipina bersetuju atau membantah? Membantahlah. Okey, mengapa Filipina membantah? Ni jawapan dia. Okey, mendakwa bahawa Sabah merupakan sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. Okey, baik. Itu mengapa. Baik, apakah cara Filipina? Okey, cara penentangan Filipina terhadap pembentukan Malaysia. Jadi Filipina cara menentangnya membuat tuntutan terhadap Sabah. Filipina menuntut Sabah adalah milik Filipina kerana satu ketika dulu Sabah di bawah Kesultanan Sulu, iaitu kesultanan yang di bawah pengaruh Filipina. Begitulah dia. Okey. Baik. Sambung. Menjelang 1966, semasa pentadbiran Presiden Ferdinand Marcos, Filipina telah mengiktiraf penubuhan Malaysia.
Pengiktirafan ini dilakukan menerusi Mafilindo, Malaysia, Filipina, Indonesia. Okey, ini cara penyelesaiannya. Okey. Okey, baik. Seterusnya, cikgu tunjukkan semula buku teks. Okey, tengok buku teks masing-masing, muka surat. Okey, muka surat 148, Filipina. Okey. Baik. Okey, tengok Okey, yang pertama, Filipina membantahlah, tu kita tahu, membantah pembentukan Malaysia. Okey. Jadi Filipina menuntut hak terhadap Sabah. Ini dia. Menuntut hak terhadap Sabah pada bulan Julai 1962. Ni cara Filipina menentang. Filipina menentang, caranya menuntut. Okey, alasannya mendakwa Sabah masih sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. Okey, baik. Bukti dia, Filipina mengemukakan bukti. Perjanjian yang ditandatangani antara Sultan Sulu iaitu Sultan Jamalul Alam dengan Baron von Auerbach. Okey. Baik. Baron von Auerbach pula, Baron von Auerbach pula telah jual haknya kepada Alfred Dent, yang akhirnya menubuhkan syarikat perdagangan, dan memperoleh piagam diraja. Pada tahun itulah syarikat ini dikenali sebagai Borneo. Jadi di sini dalam perjanjian ini ada Sultan Jamalul Alam, bahawa bukti Sabah ini sebenarnya milik Kesultanan Sulu, yang Sulu ni merupakan sebahagian daripada Filipina. Jadi Sabah mestilah sebahagian daripada Filipina. Itulah alasan Filipina menentang atau membantah pembentukan Malaysia. Seterusnya, tapi sebenarnya penjualan hak kepada Alfred Dent ni secara pajakan, pajakan bukan selama-lamanya, tapi pajakan ni telah tamat oleh waris Sultan Sulu terakhir. Ada satu lagi perjanjian, iaitu yang ni digunakan oleh Malaysia. Sebenarnya perjanjian itu telah tamat apabila Sultan Sulu terakhir, Sultan Ismail Kiram, telah mengisytiharkan perjanjian itu tamat. Jadi Filipina tiada hak lagi terhadap Sabah. Dan akhirnya dalam Mafilindo, rundingan Mafilindo, maka Filipina mengiktiraf pembentukan Malaysia. Begitulah yang berlaku. Itu sebabnya pihak yang mendakwa sebagai waris Sultan Sulu, sedangkan kita tahu, kita belajar sejarah sekarang, waris Sultan Sulu yang terakhir, Sultan Ismail Kiram, tak ada lagi dah. Tapi pada tahun 2013, negara telah digemparkan dengan pencerobohan lahat datu di Sabah oleh penceroboh yang mendakwa dirinya waris Sultan Sulu. Macam mana ada waris Sultan Sulu, sedangkan Sultan Ismail Kiram adalah Sultan terakhir. Jadi pada tahun 2013, penceroboh itu ingin menuntut Sabah daripada kerajaan Malaysia. Jadi penceroboh telah mendarat di Kampung Tanduo, Fedah Sahabat di Sabah, dan menuntut untuk Malaysia, kerajaan Malaysia menyerahkan Sabah kepada Kesultanan Sulu. Malaysia tidak bersetuju. Akhirnya selepas beberapa rundingan gagal, Malaysia terpaksa mengambil tindakan ketenteraan terhadap penceroboh tersebut. Semua penceroboh tersebut ditangkap dan juga mati dalam pertempuran dengan pasukan keselamatan kita. Begitu yang berlaku. Alright. Baik pelajar-pelajar, faham tak reaksi Filipina? Tak faham boleh tanya, silakan. Student? Okey, respon. On mikrofon, okey tak? Okey. Okey. Okey cikgu, faham. Alhamdulillah. Okey. Kalau dah okey, baguslah kan? Okey.
Cikgu pula tanya soalan. Okay, macam biasalah tu. Alright, cikgu nak tanya soalan simple je. Alright. Baik, lihat buku teks balik. Cikgu ada soalan di sini. Okay. Mengapakah Filipina membantah pembentukan Malaysia? Simple sangat soalan ni. Takkan tak boleh jawab kan? Jadi cikgu copy soalan ni, masukkan dalam ruangan chat. Alright. Okay, mengapakah Filipina membantah pembentukan Malaysia? Baik, cikgu nak tanyalah. Okey, seorang ni iaitu Latifah binti Daud, atas penama Latifah binti Daud. Okey, mungkin nama Latifah ke atau anak dia ke, cikgu tak tahu ni. Okey, silakan yang atas nama Latifah binti Daud respon, silakan. Hello. Hello. Ya cikgu. Okey, ni nama awak ke? Nama mak saya. Okey, nama awak siapa ya? Aisyah Syafawati. Oh, Syafawati. Okey, ni mak awak lah Awak cikgu Awak cikgu Okey, baik. Okey, Aisyah Okey, Cah. Alright. Okey, tingkatan apa? 5? Okey. 5B. 5. Oh, Aisyah tu, Syafawati. Ini Aisyah ni, Aisyah 4AF. Baik. Okey, baik. Gini, apa jawapan dia? Cah. Simple je. Mengapa Filipina membantah pembentukan Malaysia? Senang je, ada tadi jawapan dia. Simple je. Apa dia? Sekejap. Apa jawapan dia? Cah. Syafawati. Tengok balik muka surat 148 tadi. Boleh tak Syah? Kenapa? Okey, tak apa Syah. Okey, kita akan panggil awak kemudian. Kita tanya awak. Okey. Baik, soalan yang sama, Aisyah, awak on offkan mikrofon, cikgu akan tanya awak soalan kedua Baik. Okey, bagaimana dengan cikgu nak tanya Rahman Syakir. Rahman? Hello Rahman. Ya, cikgu. Okey, Rahman ni awak ada tanya? Okey, boleh beritahu cikgu apa jawapan dia? Okey, simple je. Mengapakah Filipina membantah pembentukan Malaysia? Simple jawapan dia. Silakan Rahman. Boleh tak? Sedang mencari lagi, cikgu. Sedang mencari lagi. Man, awak sekolah SMK Jingka Pusat 2 ke sekolah lain? SMK Jingka Pusat 2. Okey. Cikgu tak, ni Rahman yang mana 5AB. Oh, yang baru tu Abdul Rahman tu Okey, yang daripada Mahat tu Okey, tak dapat lagi? Okey, baik, tak apa. Awak cari. Okey. Cah. Okey. Yang tadi tu. Okey, dapat tak? Syafawati. Aisyah Syafawati. Dapat dah? Okey. Tak ada respon pula ni. Simple je. Okey, silakan. Simple je. Pulau Sabah masih merupakan sebahagian daripada milik Kesultanan Sulu. Pandai pun. Okey, lambat sikit. Itu simple je jawapan dia. Okey, pelajar-pelajar. Itulah soalan, jawapan bagi persoalan tadi. Simple je sebenarnya kan. Okey, alright. Kita tengok soalan kedua pula. Simple je.
Bagaimana Filipina menentang pembentukan Malaysia? Ini pun simple. Jawapan pun simple, cikgu copy masuk dalam chat. Okey, tengok chat masing-masing, cikgu copy. Okey, tu dia. Okey, bagaimana? Okey, cikgu nak tanyalah seorang. Okey. Salizana Mat Ali. Insan yang bernama Salizana Mat Ali. Okey, boleh respon silakan. Ya, cikgu. Oh, okey, Assalamualaikum. Salam. Alright, ini nama mak awak ke apa ni? Nama mak saya. Okey, tak apa, tidak mengapa Okey, jadi nama awak ialah Aiman Afiq. Aiman Afiq. Okey, Man. Okey, Man, tak dapat kan soalan dia kan, Man? Okey, dalam ruangan chat. Man? Dalam Dapat. Okey, dapat jawapan dia? Tahu jawapan? Cikgu, saya masuk. Tengah Saya mencet. baru masuk. Oh, baru masuk. Okay, tak apa. Teruskan cari cikgu tanya orang lain lah. Okey, cikgu okey, macam ni lah, simple je. Okey. Siapa yang tahu boleh tulis jawapan dia dalam ruangan chat. Tulis sekarang. Cikgu bagi masa 1 minit sahaja. Silakan. Simple je. Tulis dalam ruangan chat. Cikgu. Ya, saya. Dapat dah? Buku tab muka apa? Buku teks muka surat 148. Okey. Bagus. Cikgu dah jumpa satu jawapan. Okey. Baiklah. Ayalah awak type-type. Aina Nazira dah bagi jawapan yang betul. Okey. Filipina telah membuat tuntutan terhadap Sabah melalui pengumuman rasmi oleh Presidennya Macapagal. Itulah cara Filipina menentang pembentukan Malaysia. Jadi bezalah penentangan Filipina dengan Indonesia. Indonesia dia ada tindakan ketenteraan tetapi tidak di Filipina. Filipina tiada tindakan ketenteraan. Sebaliknya hanya buat pengumuman rasmi, official declaration terhadap tuntutan terhadap Sabah. Okey, bagus Aina Nazira. Okey, cukuplah, tak payahlah tulis dalam chat, itu jawapan dia. Okey, jadi persoalan ketiga, apakah tindakan Malaysia terhadap penentangan Filipina? Ya, cikgu dah cakap tadi, jawapannya ialah melalui Mafilindo. Satu pertubuhan yang terdiri daripada 3 negara, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Itu sebabnya rundingan itu mewujudkan satu pertubuhan yang dikenali dengan nama Mafilindo. Tujuannya tentang isu gagasan pembentukan Malaysia. Alright, senang aja, tak susah pun. Okay, alright, okay. Baik, setakat ni yang faham untuk dua-dua negara iaitu Indonesia dan Filipina. Respon sekarang. Faham tak? Tak faham boleh tanya istilah, konsep. Faham cikgu. Adif, understand. Okay, I like that. Faham cikgu, faham. Bagus Mia. Okay, harap semua faham lah Okay, tak faham boleh tanya. Yang tak faham boleh tanya sekarang, okay. Konsep ataupun istilah tak faham ke kan, cikgu boleh jelaskan semula. Senang je. Okay. Alright, okay, nampaknya semua okay. Harap-harap begitulah. Okay, kita cuba sambung pelajaran atau topik seterusnya. Okay, baik. Tapi sebelum tu pelajar-pelajar, apa kata kita bermain satu aktiviti? Okey, jom kita lihat aktiviti tersebut. Arahan aktiviti. Anda dikendaki untuk menjawab soalan-soalan menguji minda dan mengumpulkan markah. Terdapat 8 soalan perlu dijawab, iaitu 4 soalan tahap pertama dan 4 soalan tahap kedua. Markah akan diberikan bagi setiap jawapan yang betul.
Anda berpeluang untuk maju ke tahap kedua setelah berjaya menjawab dengan betul semua soalan pada tahap pertama. Permainan ini akan ditamatkan sekiranya anda gagal menjawab 2 soalan dengan betul. Jika anda telah bersedia, klik butang mula untuk memulakan aktiviti. Selamat mencoba. Okey, students. Okey, aktiviti ini ataupun permainan ini tentang topik reaksi terhadap pembentukan Malaysia. Iaitu soalan kemungkinan ada reaksi dalam negeri dan reaksi luar negara yang kita belajar tadi, reaksi luar negara. Jadi pastikan buku teks bersama dengan anda secara rapat sebab anda akan merujuk jawapannya dengan pantas. Okey. Dari reaksi dalam negeri buku teks tu muka surat 141 reaksi dalam negeri sampailah reaksi negara luar. Kalau tak silap cikgu soalannya tentang reaksi. Alright. Baik, kalau dah bersedia, mari kita mula menjawab soalan tersebut. Okey, nak markah yang mana? Student nak markah yang mana? 10. 10. Okey. $15 saat. Betul. Okey. Alangkah bagus cikgu bagi markah tinggi. Okey, baik. 10 settle. Mana nak? 20. 20. Okey. Okey, betul atau salah? Ini reaksi dalam negeri. Lihat semula dengan pantas. Oh, tak sebut. Okey, 32, 50 kanan. 50 yang mana? Kiri atau kanan? Kanan. 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 Okey, ni reaksi dalam negeri yang lalu. Betul. Betul ke salah? Betul. Salah jawapannya. Allah, gagal lah kita dulu salah ni. 10%. Allah. Cikgu nak tanya. Awak belajar ke dok reaksi dalam negeri? Ada cikgu awak dah belajar belum? Yang cikgu dah ajar kalau kelas 5 IR dengan 5 AB cikgu dah ajar. Kelas 5 AF dengan 5 IS. Dah belajar ke 5 AF? 5 AF yang ada di talian dah belajar ke belum? Reaksi dalam negeri. Dah. Dah. Kenapa boleh salah pula? Okey, nak cuba lagi ke? Nak. Okey, cuba lagi. Kalau tak dapat macam ni juga, okey, nampak macam cikgu ulang balik pelajaran Okey, semula. 10. 10 dulu lah. Apa jawapannya? Salah. Oh, tertekan lah pula. Arahan. Okey, yang lagi. Salah kan? Dulu. Betul salah? Betul. Okey. Baik, 50 kiri. Betul salah? Salah. Bagus. Patutnya Indonesia Okey, 50 kanan. Betul salah? Betul salah? Salah. Barulah masuk tahap seterusnya. Okey, 20. Okey, yang mana? Presiden Soekarno.
Oh, sikit lagi. Okey, 30 punya markah. Ini reaksi dalam negeri, rujuk dengan batas. Ya? Lee Kuan Yew. Okey, good. Okey, 60 kanan. Apa tu? Macam pakai. Makan pekat. Salah. 60 ki. Okey, reaksi dalam negeri ni. Tengok Brunei. AM Azhari. Okey. Okey, bagus. 240 daripada 300. Okey, good job. Okey, tahniah. Okey, bagus. Baiklah. Okey. Sebelum kita pergi kepada topik yang kedua, iaitu usaha pertukaran Malaysia, ada nak tanya tentang reaksi terhadap pertukaran Malaysia, boleh tanya sama ada dalam negeri atau luar negara. Okey, boleh. Boleh tanya. Tak ada Okey, kalau tiada kita sambung, kita lihat dalam muka teks, muka surat seterusnya. Okey, ya, buku teks, muka surat seterusnya, iaitu langkah-langkah pertukaran Malaysia topik 6.4. Silap cikgu, ada 11 langkah kalau kita susun balik. Ini awak tak nampak lah sebab dalam bentuk teks ni, kalau kita teks ni kita mudahkan, kita susun dalam bentuk garis masa, awak akan nampak lebih kurang 11 kot langkah, 11 kalau tak silap cikgu, 11 langkah-langkah pembentukan Malaysia. Jadi buku teks halaman 149 Baiklah. Untuk itu kita dengar dengan teliti slide pelajaran daripada slide pelajaran tentang langkah-langkah pertukaran Malaysia. Okey, jadi dengar betul-betul. Okey, baik. Langkah-langkah pembentukan dan perjanjian Malaysia. Okey, dengar betul-betul Langkah-langkah pembentukan dan perjanjian Malaysia. Persetujuan rakyat dan pemimpin politik dalam kalangan negeri-negeri yang bakal menganggotai Persekutuan Malaysia amat penting bagi membentuk sebuah negara yang aman dan damai. Sementara itu, penerimaan oleh negara-negara jiran Tanah Melayu terhadap cadangan pembentukan Malaysia juga penting bagi mewujudkan kestabilan politik di rantau Asia Tenggara. Apakah langkah-langkah yang dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan yang telah membawa kepada kejayaan pembentukan Malaysia? Adakah wujud sebarang syarat oleh negara-negara anggota dalam merealisasikan pembentukan Malaysia? Pada akhir penggunaan perisian kursus ini, murid akan dapat menyenaraikan syarat Perjanjian Malaysia 1963. Menyusun secara kronologi peristiwa pembentukan Malaysia. Langkah-langkah pembentukan dan perjanjian Malaysia. Selepas pengumuman pembentukan Malaysia di Singapura, Tunku Abdul Rahman telah mengadakan lawatan ke Sabah, Sarawak dan Brunei untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia. Rundingan juga diadakan antara Okey, students. Ini langkah yang pertama. Okey, boleh buat catatan dalam sticky note masing-masing atau dalam memo pad masing-masing untuk ditampalkan pada halaman buku teks tersebut. Yang pertama, lawatan Tunku Abdul Rahman. Okey. Cikgu ulang balik Pembentukan Malaysia di Singapura. Tunku Abdul Rahman telah mengadakan lawatan ke Sabah, Sarawak dan Brunei untuk menerangkan konsep, tujuan dan matlamat penubuhan Malaysia. Okey, itu dia langkah yang pertama. Okey.
Teguh Abdul Rahman mengadakan lawatan ke Sabah, Brunei dan Sarawak untuk menerangkan tujuan tentang gagasan Malaysia. Alright, sambung. Rundingan juga diadakan antara pegawai-pegawai kanan Persekutuan Tanah Melayu dengan pegawai British dari Sabah, Sarawak dan Singapura. Tu langkah kedua. Rundingan daripada pegawai daripada Sabah, Sarawak, Brunei dan Singapura. Langkah kedua itu langkah kedua. Buat catatan, itu langkah kedua. Tengok langkah ketiga. Hasilnya, Jawatan Kuasa Perundingan Perpaduan Kaum JPPK telah ditubuhkan. Ni langkah ketiga. JPPK. Baik, kita lihat apakah ada butiran dalam JPPK. Ni Okey. Dia pengerusikan oleh Donald Stephens. Siapakah Donald Stephens ni? Dia. Pemimpin di negeri Sabah. Ni dia tujuannya menerangkan kepada orang ramai tentang gagasan Malaysia, mengumpul pandangan penduduk ke arah pembentukan Malaysia dan menggalakkan ke arah pembentukan Malaysia. Kita teruskan. Mesyuarat jawatan kuasa ini telah berlangsung sebanyak 4 kali, iaitu di Jesselton, Sabah, Kuching, Sarawak, Kuala Lumpur, Persekutuan Tanah Melayu dan Singapura. Dalam mesyuarat terakhir di Singapura, ahli-ahli bersepakat mengemukakan memorandum penubuhan Suruhanjaya Cobalt oleh kerajaan British. Baik, pelajar-pelajar, ini langkah yang keempat. Suruhanjaya Cobalt. Catat atau highlightkan. Baik, apakah Suruhanjaya Cobalt? Ini dia. Diketuai oleh Lord Cobalt, ketuanya lah. Sir Anthony Abel dan Sir David Waterston. Ada juga wakil daripada rakyat tempatan, Datuk Wong Pauni dan Tan Sri Ghazali Syafi'i. Jadi tujuannya meninjau pendapat rakyat Sabah dan Sarawak. Maksudnya Suruhanjaya Cobalt ni membuat pungutan suara, tinjauan berapa ramai rakyat Sabah Sarawak yang bersetuju tentang pembentukan Malaysia. Begitulah fungsi Suruhanjaya Cobalt. Kita maju. Memorandum ini mengandungi perkara penting yang memberikan pertimbangan kepada pandangan dan pendapat Sarawak dan Sabah untuk dimasukkan ke dalam perlembagaan baru. Hasil tinjauan pandangan rakyat Sabah dan Sarawak telah dikemukakan kepada kerajaan British menerusi laporan Suruhanjaya Cobalt pada Jun 1962. Laporan ini mendapati bahawa 1/3 menyokong gagasan Malaysia tanpa syarat, 1/3 menyokong dengan syarat kepentingan mereka dilindungi dan 1/3 lagi ingin kemerdekaan terlebih dahulu. Baik pelajar-pelajar, jadi inilah laporan Suruhanjaya Cobalt. Jadi kita dapati bahawa terdapat 3 kelompok hasil daripada dapatan ataupun tinjauan tersebut. 1/3 penduduk Sabah Sarawak sokong Malaysia tanpa syarat. Manakala 1/3 lagi sokong tetapi kepentingan mereka dilindungi. Satu lagi sokong tetapi nak kemerdekaan terlebih dahulu. Nampak tak? Jadi kita lihat bahawa kat sini persamaannya semua sokong, tetapi ada meletakkan syarat. Antara syaratnya kepentingan mereka dilindungi dan yang kedua nak merdeka terlebih dahulu. Jadi nampaknya seperti tidak ramailah sebenarnya yang setuju tanpa syarat, setuju 100%. Kalau setuju pun mesti ada syarat. Maksudnya kalau syarat mereka tidak dipenuhi, mereka tidak akan sokong pembentukan Malaysia. Itulah kesimpulannya. Ini ini adalah langkah 4 kalau tak silap cikgu kan, Suruhanjaya Cobalt. Teruskan. Kemerdekaan terlebih dahulu. Suruhanjaya Cobalt juga telah mengemukakan beberapa cadangan tambahan. Antara cadangan Suruhanjaya ini termasuklah perlembagaan berasaskan Perlembagaan Persekutuan 1957. Sabah dan Sarawak berkuasa dalam soal imigresen.
bahasa Melayu dijadikan bahasa kebangsaan, jaminan terhadap hak dan kedudukan Bumiputera Sabah dan Sarawak, pemberian nama Malaysia, penentuan tarikh penubuhan Malaysia. Seterusnya, jawatan kuasa antara kerajaan JAK ditubuhkan pada... Okey, pelajar-pelajar, ni langkah kelima. Jawatan kuasa antara kerajaan untuk memperhalusi laporan Suruhanjaya Kobor. bulan Ogos 1962 dan dianggotai oleh wakil dari Persekutuan Tanah Melayu, Britain, Sabah dan Sarawak. Pengerusinya ialah Lord Lansdowne dan dibantu oleh Tun Abdul Razak. Tujuan JAK adalah untuk mewajarkan kemasukan Sabah dan Sarawak ke dalam gagasan Malaysia dan membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah. Menjelang Disember 1962, Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Sabah dan Sarawak bersetuju membentuk Malaysia pada 31 Ogos 1963. Pembentukan ini ditentang oleh Indonesia dan Filipina. Okey, maju. Langkah-langkah yang telah diambil untuk mengurangkan ketegangan, mengadakan rundingan antara Malaysia, Indonesia, Filipina, mengadakan sidang kemuncak antara ketua kerajaan iaitu Tunku Abdul Rahman, Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal di Manila dari 30 Julai hingga 5 Ogos. Okey, pelajar-pelajar, ini juga termasuk dalam langkah-langkah pembentukan Malaysia, iaitu langkah-langkah untuk menghadapi penentangan daripada Indonesia. Okey, buat catatan 1963. Hasilnya, Mafilindo ditubuhkan. Ketiga-tiga negara telah bersetuju mencari penyelesaian dengan bantuan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB, untuk meninjau sekali lagi pendapat penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, ini langkah seterusnya, iaitu tinjauan oleh pasukan United Nations Malaysia Mission. Okey, selari dengan hasil rundingan dalam Mafilindo. Jadi Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB atau dalam bahasa Inggerisnya United Nations menghantar pegawai-pegawainya untuk membuat tinjauan sekali lagi terhadap Sabah dan Sarawak serta Brunei tentang pembentukan Malaysia. Mengapa dikatakan sekali lagi? Sebab sebelum ni dah buat tinjauan oleh Suruhanjaya Kobor. Maksudnya ini adalah tinjauan yang kedua selepas Suruhanjaya Kobor. Cuma tinjauan kedua ini dilaksanakan oleh pasukan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi dia buat undi, pergi ke pedalaman, pergi ke bandar-bandar, pergi ke kampung-kampung, buat tinjauan, buat pungutan suara, buat bancian. Berapa ramai yang setuju? Sekali lagi. Okey, kita dengar slide seterusnya. Hasilnya, majoriti penduduk Sabah dan Sarawak bersetuju menyertai gagasan Malaysia. Bagaimanapun, tarikh pembentukan Malaysia terpaksa ditunda pada 16 September 1963 kerana laporan PBB lambat disiapkan dan penentangan berterusan oleh Indonesia dan Filipina. Brunei kemudiannya telah menarik diri. Okey, Brunei menarik diri. Okey, baik. Kejayaan pembentukan Malaysia telah memperlihatkan ketokohan para pemimpin Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan Singapura dalam menangani masalah serantau melalui diplomasi politik yang berkesan. Perjanjian Malaysia. Apakah Okey, students. Okey. Langkah-langkah. Okey, students. Okey, tadi itu tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia. Ada apa-apa nak tanya, student? Mesyuarat. Ada nak tanya? Silakan respon. Mikrofon. On-kan mikrofon, respon. Ada yang tak faham, istilah tak faham tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia, silakan.
Silakan. Silakan, yang tak faham. Okey, okey dah. Onkan mikrofon, respon. Okey, lagi-lagi respon okey tak? Okey ke? Okey je. Okey je. Oh, bagusnya. Alhamdulillah. Okey. Tak berapa faham? Oh, sudah. Azril. Azril Hadif. Okey, awak beritahu cikgu yang part mana yang tak faham, Azril? Part mana? Cikgu, Ya, saya. boleh ulang tak yang daripada United Malaysia tu? Oh, ni raman Ah, Okey, United Nation tu boleh? Tak ada masalah. Okey, baik. okey. Cikgu ulang okey, boleh? Sekejap okey, tengok semula. United Nation Langkah-langkah yang telah diambil untuk Okey. pendapat penduduk Sabah dan Sarawak. Okey, baik. Okey, menjawab persoalan daripada Abdul Rahman tadi, ni dia. Okey. Okey, dia dah kat sini sebenarnya. Cikgu tunjukkan Man Tengok buku tab balik Man, muka surat 151 Man. Okey, 151 cikgu tunjukkan, 150, 151 begini. Baik. Nampak? Okey, baik. Kita Man bahawa idea pembentukan Malaysia ni mendapat tentangan daripada Filipina dan Indonesia. Yang ni kita faham. Okey, bagus. Baik. Jadi, bagaimanakah isu ini diselesaikan? Jadi, ketiga-tiga negara iaitu Malaysia, okey, Malaysia, Filipina, Indonesia, nampak? Malaysia, Filipina, Indonesia, iaitu Mafilindo bersetuju mencari jalan penyelesaian dengan bantuan daripada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Jadi Man, PBB ni adalah satu pertubuhan antarabangsa, okey, yang mengutamakan kedamaian dan keamanan dunia. Jadi tiga-tiga negara ini, Malaysia, Filipina dan Indonesia bersetuju mencari jalan penyelesaian tentang isu gagasan pembentukan Malaysia dengan pihak berkecuali iaitu Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Itu sebabnya PBB menghantar pasukannya yang dinamakan sebagai United Nation Malaysia Mission. Okey, untuk meninjau sekalipat rakyat Sarawak dan Sabah. Okey. Dan hasil tinjauan tersebut didapati bahawa majoriti rakyat Sarawak dan Sabah bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia. Berbeza dengan tinjauan yang pertama oleh Suruhanjaya Kobok 1/3, 1/3, 1/3. Tapi tinjauan melalui pasukan PBB ini nampaknya rakyat Sarawak dan Sabah bertukar fikiran, bersetuju menyertai Persekutuan Malaysia. Okey, sebab dekat sini dalam buku teks itu tulis mengubah fikiran mereka. Okey, berbanding dengan keputusan Suruhanjaya Kobok. Begitulah. Okey. Baik, Man, faham tak sampai setakat tu? Man, okey tak sampai setakat tu? Oh, Man. Man, okey tak? Ya, cikgu. Okey. Okey, baik. Yang lain? Sekiranya ada? Cikgu, Ya, silakan. Aina Nazira. saya tak faham tentang jawatan kuasa antara kerajaan tu.
Baik, okey, jom kita tengok buku teks. Okey, baik, tengok buku teks. Okey, jawatan antara kerajaan JK. Okey, okey, baik. Dia sebenarnya awak kena tahu daripada Suruhanjaya Kobol. Okey, baik. Jadi kita tahu, Aina pun dah tahu bahawa hasil ataupun laporan Suruhanjaya Kobol yang ni 1/3 sokong tanpa syarat. Okey, 1/3 lagi sokong dengan syarat kepentingan mereka dilindungi. 1/3 lagi nak kemerdekaan dulu sebelum menyertai Malaysia. Ini adalah laporan Suruhanjaya Kobol. Okey. Dan dalam selain daripada laporan ini, Suruhanjaya Kobol mencadangkan beberapa perkara. Inilah dia. Ni perkara dia. Yang ni okey. Inilah perkara dia. Sampailah tarikh penubuhan Malaysia. Sekejap cikgu highlightkan dulu. Ambil shape, ambil rectangle ni. Ni dia. Nampak? Okey. Yang ini adalah, yang cikgu petak ini adalah cadangan-cadangan Suruhanjaya Kobol. Okey, yang atas ni adalah laporan Suruhanjaya Kobol. Jadi Suruhanjaya Kobol, okey, akhir misinya ada yang pertama laporan. Laporannya ni lah 1/3, 1/3 dan 1/3. Kemudian selain daripada laporan ada cadangan. Ni cadangan ni, yang petak ni. Baik, jadi cadangan Suruhanjaya ini diperincikan oleh jawatan kuasa antara kerajaan. Ni dia pelajar apa? Nazira. Okey. Diurusi oleh satu jawatan kuasa yang dinamakan sebagai jawatan kuasa antara kerajaan JAK. Itulah dia JAK ni. Okey. Okey. Baik. Mesyuarat dia nak apakah dia punya tujuan JK, tujuan utamanya. Cuba tengok balik. Okey, muka surat halaman 151. Okey, perenggan pertama ni membincangkan hak dan kepentingan penduduk Sarawak dan Sabah. Okey, nampak? Itu. Okey. Yang utama, fungsi utama jawatan kuasa antara kerajaan yang ditubuhkan hasil daripada cadangan Suruhanjaya Kobol. Okey, faham Aina Nazira? Faham. Okey, baik. Ada lagi nak respon, nak tanya tentang langkah-langkah pembentukan Malaysia? Silakan. Sampai faham. Jangan ada kemuskilan. Okey, biar faham. Ada nak tanya? Silakan. Yang lain. Ya, Ain Rabiatul Adawiyah. Okey. Okey, ada nak tanya lagi? Baik. Kalau tak ada nak tanya, mari kita sama-sama menjawab satu soalan kebat. Okey. Mestilah ada soalan mencabar kan? Okey, jom kita tengok. Okey. Alright. Kita tengok buku teks. Cikgu ada soalan di sini. Okey. Mana dia? Sekejap Okay, ada soalan di sini. Sekejap. Ni dia. Okey, soalan berbunyi. Mengapakah bukan yang ni. Maaf. Bukan yang ni. Ada satu lagi. Okey, maaf ada lagi satu lagi. Ini dia. Okey. Pada pendapat anda, mengapakah penduduk Sarawak dan Sabah akhirnya bersetuju dengan pembentukan Malaysia? Okey. Cikgu kopi soalan ini masukkan dalam ruangan chat. Okey. Cuba jawab. Okey, cikgu bagi masa lebih kurang 3 minit. Awak tulislah jawapannya dalam ruangan kosong ke apa, dalam kertas kosong pun boleh. Okey, 3 minitnya, simple jawapannya cikgu nak tengok. Mengapakah penduduk Sarawak dan Sabah akhirnya bersetuju dengan pembentukan Malaysia? Okey.
Jangan lama-lama pelajar-pelajar, 3 minit je. Okey, sebab cikgu kalau boleh nak habiskan kelas tidak lebih daripada pukul 12. Sekarang dah 11.36. Okey, boleh Dan simple je 3 minit Okey, teruskan. Ni kebat 3 minit je. Cuba cari jawapannya pada pendapat anda. Maksudnya pendapat awak. Mengapakah penduduk Sarawak dan Sabah akhirnya bersetuju dengan pembentukan Malaysia? Sebelum ni kita tahu dalam Suruhanjaya Kobol, okey, tak semua setuju. Tetapi akhirnya bersetuju. Mengubah fikiran lah. Okey, mengapa? Silakan. 3 minit dari sekarang. Okey, itu jawapan Aina Nazira. Okey. Tiga minit je, tak perlu lama. 3 minit je. Tulis dalam kertas A4 kosong ataupun kertas test pad, tulis. Lepas ni cikgu akan pilih 2 orang atau 3 orang untuk present jawapan dia Awak tahu kan cara present nanti cikgu tunjukkan. Yang tak tahu cikgu boleh tunjukkan macam mana nak present jawapan awak dalam handphone masing-masing. Okey, jadi dah siap jawapannya. Okey, sekiranya jawapan tu dah lengkap, tak nak snap pun boleh tunjukkan secara kamera. Tapi senang cerita, snap dulu lah. Okey. Dan ada juga pelajar-pelajar dia tulis jawapan dalam ruangan chat. Jadi ruangan chat ni orang lain boleh tahu lah kan. Kalau awak kongsikan jawapan awak dalam ruangan chat, orang lain boleh tahu. Okey, nampak? Okey, tak apalah, baguslah tu. Okey. Contohnya Aini Nasyitah beritahu, okey, okey, mengapa bersetuju? Aina Syita belum dapat lagi ni. Okey, masih lagi tergantung jawapan Nur Aini Nasyitah binti Sabri ni masih tergantung lagi tau. Okey, tapi tak apa, fikir dulu. Okey. Lagi lebih kurang 1 minit lebih je lagi. Okey, ni jawapan Asfahima. Okey. Okey, cukuplah tu pelajar-pelajar. Lama pula kan drag pula kelas kita. Cikgu target kita habis paling lewat pukul 12, tak lebih daripada tu Baik, kita sambunglah. Jangan buang masa, kan lewat sangat pula dah 11.40 ni. Sebab ada lagi topik yang ringkas yang kita perlu tamatkan, iaitu penjajahan Malaysia. Baiklah, pelajar-pelajar sekalian. Baik, pada ruangan chat ni cikgu ada nampak 3 orang berikan jawapan. Okey, bagus. Nanti cikgu ulaskan. Baik, apa kata cikgu nak tanya seorang ini? Okey, seorang je cukuplah sebab cikgu nak jimatkan masa. Bagaimana dengan jawapan daripada siapa ya? Kimi. Are you there, Kimi? Kimi? Oh, Kimi. Muhammad Hakimi bin Sabran. Respon? Kimi?
Oh Hakimi, Muhammad Hakimi, adakah anda di sana atau anda sedang ketandas? Kimi tak ada respon. Oh Kimi, okey Kimi, respon Kimi. Respon secara lisan, okey. Dah sedia? Kimi, boleh tak awak present jawapan awak dengan gunakan telefon? Awak dah snap gambar kan jawapannya? Tolong Kimi, cikgu nak tahu awak jawapan awak. Tak apa, present je. Boleh? Teruskan Kimi, present. Tak dapat lagi Kimi? Oh, aduh, senang je Kimi. Okey, siapa yang dah dapat? Ha? Ayuni. Oh, Ayuni. Ayuni? Ya, Dah siap tulis? dah tapi tak snap lagi. Awak tak apa, jangan buang masa. Okey, sebab cikgu nak cepat ni, kalau tak kita lambat. Kita tak nak drag sampai pukul 12. Okey, Yuni, tak apa, tak siap. Tak apa, cikgu lengkapkan. Lepas tu cikgu tambah dengan jawapan kawan-kawan awak tadi. Boleh awak present, Yuni? Tahu kan cara present? Tahu, nak ambil gambar jap. Okey, ambil gambar dulu. Atau secara live pun tak apa. Maksudnya awak tukar kamera kan ke belakang pun boleh juga. Okey, snap gambar paling mudah. Snap dulu. Snap dulu. Dah ke? Sekejap. Oh, betul. Okey, yang lain kita akan dengar presentation daripada Ayuni. Okey, tengok kan presentation. Oi, nampak jelas sekali. Okey, pergi pada galeri awak tu. Okey, mana jawapan awak? Tunjukkan. Sekejap. Lag pula dah. Pergi kat galeri, awak kata dah snap. Okey. Okey, present Ayuni, silakan. Sabah, Sarawak bersetuju kerana bahasa Melayu menjadi bahasa kebangsaan dan diberikan kuasa menentukan dasar immigration. Ni cikgu nampak. Okey, boleh stop presentation awak. Okey. Cikgu nampak Adam Haris pun beri jawapannya. Okey. Okey, baik. Ni jawapan Adam Haris. Okey, baik. Apakah jawapannya? Baik, cikgu tulis rangka dia. Okey. Okey, pelajar-pelajar, cikgu kongsikan jawapan. Cikgu ulas jawapan anda, tengok skrin masing-masing. Okey, baik. Okey. Yang pertama, cikgu bukalah Microsoft Word sekejap Baik. Cikgu nak ambil petikan jawapan daripada kawan awak tadi. Okay, ada 3 orang sahabat anda, 4 orang sahabat anda memberi jawapan dalam ruangan chat. Okey, jawapan pertama tadi. Okey, usaha. Okey. Jawapan pertama tadi ialah usaha okey. Usaha kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, sebab pendapat awak usaha berterusan, nampak? Usaha, boleh tulis usaha berterusan Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Pemimpin Sarawak. Okey. Pemimpin Sarawak. Cikgu besarkanlah. Okey, sekejap Nampak? Okey, usaha berterusan Kerajaan Pemimpin Sarawak, Sabah, Singapura, dan Brunei. Yang menggalakkan pembentukan Malaysia. Pelajar-pelajar, simple je. Usaha berterusan pemimpin Kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, pemimpin Sarawak, Sabah, Singapura dan Brunei yang menggalakkan pembentukan Malaysia. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kedua ada cikgu dengar tadi petikannya tentang immigration, betul? Jadi awak tulis kat situ hak dan kepentingan rakyat Sarawak dan Sabah dijamin. Nampak? Ini jawapan kedua. Okey, rakyat Sarawak dan Sabah akhirnya bersetuju apabila kerajaan menjamin hak kepentingan rakyat Sabah Sarawak ni terpelihara. Jadi sebabnya rakyat Sarawak dan Sabah dia
ubah fikiran. Sebelumnya tak setuju, akhirnya setuju apabila hak dan kepentingan rakyat Sarawak Sabah dijamin. Begitu juga jawapan oleh kawan awak tadi tentang hal ehwal immigration. Nampak? Sabah dan Sarawak berkuasa dalam immigration mereka. Sebagai contoh, penduduk Tanah Melayu daripada Semenanjung Tanah Melayu nak masuk negeri Sabah dan Sarawak perlu ada pasport. Itulah kuasa immigration. Jadi kerajaan Sabah dan Sarawak berkuasa untuk menghalang atau membenarkan penduduk Semenanjung untuk pergi ke Sabah dan Sarawak. Itulah kuasa hal ehwal immigration. Dia sangat berkuasa dalam hal ehwal immigration. Jadi ni antara 3 jawapan yang boleh kita letakkan untuk persoalan tersebut. Boleh juga kalau awak tulis kat sini kan, kita belajar tadi usaha-usaha pembentukan Malaysia seperti JPPK, boleh juga Jawatan Perunding Perpaduan Kaum, boleh nak masuk jawatan antara kerajaan pun boleh. Nampak? Tak ada masalah pun boleh. Awak ceritakanlah apa JPPK tadi, apa JAK tadi. Baik, pelajar-pelajar okey tak setakat ni? Faham? Okey dah setakat? Okey, bagus. Nanti murnikan jawapan awak. Ni dia, awak ada jawapan tadi, awak murnikan. Tulis dengan ayat lengkap lah Alright. Baik. Kita teruskan dengan topik yang terakhir. Topik terakhir ni ringkas saja, iaitu ujuk halaman buku teks 153, Perjanjian Malaysia 1963. Last topik. Last topik Perjanjian Malaysia. Apakah yang anda tahu tentang Perjanjian Malaysia 1963? Perjanjian ini telah ditandatangani di London pada 9 Julai 1963. Ratu Elizabeth II telah memperkenalkan Akta Malaysia yang memperuntukkan penggabungan negeri-negeri berkenaan yang dinamakan Malaysia. Parlimen Tanah Melayu, Dewan Perhimpunan Singapura, Majlis Undangan Sarawak dan Majlis Undangan Sabah telah meluluskan Perjanjian Malaysia. Yang di-Pertuan Agong telah memperkenankan Akta Malaysia pada 16 September 1963 dan Malaysia telah ditubuhkan secara rasminya merangkumi Persekutuan Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. Intipati Perjanjian Malaysia 9. Pelajar-pelajar, yang ni yang penting, yang ni perlu diberi perhatian dalam topik terakhir Perjanjian Malaysia. Intipatinya atau syarat-syarat kandungannya. Teruskan. 3. Akta Malaysia telah memperuntukkan beberapa perkara yang diterima dan dimasukkan ke dalam Perlembagaan Malaysia. Perkara-perkara urusan luar menjadi tanggungjawab Kerajaan Persekutuan. Islam sebagai agama persekutuan kecuali Sabah dan Sarawak. Bahasa Melayu menjadi bahasa rasmi. Bahasa Inggeris menjadi bahasa rasmi Sabah dan Sarawak sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. Sabah dan Sarawak berkuasa mengawal hak imigresen dan perkhidmatan awam. Baik, cikgu ulang balik. Ni antaranya lah. Jadi Islam agama rasmi persekutuan tetapi tidak bagi Sabah dan Sarawak. Sebenarnya lah. Jadi Sabah Sarawak ni dia bebas. Siapa nak agama, dia tak ada agama rasmi. Semua agama bebas diamalkan. Baik, seterusnya. Bahasa Melayu bahasa rasmi tetapi bahasa Inggeris boleh digunakan di Sabah dan juga Sarawak. Yang ini bahasa Inggeris telah menjadi bahasa rasmi Sabah Sarawak sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. Bermaksud
Selepas 10 tahun Sabah dan Sarawak bergabung dengan Malaysia, selepas itu barulah bahasa Malaysia bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. Sebelum tu bahasa Inggeris adalah bahasa rasmi. Sambung. Selepas Hari Malaysia, Sabah dan Sarawak berkuasa mengawal hak imigresen dan perkhidmatan awam. Yang cikgu cakapkan tadi, selain daripada kuasa immigration, Sabah dan Sarawak ada kuasa dalam perkhidmatan awam. Ini bermaksud dalam perkhidmatan kerajaan persekutuan yang berkhidmat di Sabah Sarawak ataupun kerajaan negeri, Sabah Sarawak berkuasa untuk menentukan siapa yang memegang atau mengisi jawatan kerajaan tersebut. Sebagai contohlah, katakan di Sarawak. Jadi Sarawak akan mengutamakan orang tempatan ataupun rakyat Sarawak dahulu untuk bekerja di negeri Sarawak ataupun negeri Sabah. Awam mengutamakan dulu rakyat Sarawak dan Sabah. Okey, terus Sarawak memperolehi 24 kerusi, Sabah 16 kerusi dan Singapura 15 kerusi bagi perwakilan parlimen dan pilihan raya. Okey, jadi Sabah dalam parlimen, dalam pilihan raya di Malaysia ada sepadan-sepadannya. Jadi inilah agihan kerusi. Sarawak 24 kerusi, Sabah 16, Singapura 15. Rakyat Bumiputera Sabah dan Sarawak mendapat taraf yang sama dengan orang Melayu di Persekutuan Tanah Melayu. Okey. Dan ini menjadikan selain daripada Bumiputera Melayu, di Malaysia ada dua lagi Bumiputera. Yang kedua Bumiputera Sarawak, yang ketiga Bumiputera Sabah. Ada 3 taraf bumi. Okey, yang keempat dia bukan bumi, ni orang asal, yang keempat ialah orang asli. Okey, baik. Jadi inilah dia intipatinya yang disenaraikan dalam bentuk poin. Okey. Okey, ada nak tanya tentang Perjanjian Malaysia, silakan. Ni yang penting. Ada nak tanya? Okey, silakan. Ada nak tanya, silakan pelajar-pelajar. Kenapa bahasa Inggeris menjadi bahasa kebangsaan di Sabah dan Sarawak? Itu adalah tuntutan Sabah Sarawak. Sebab mereka bertahun-tahun menggunakan, bukan bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun menggunakan bahasa Inggeris semasa penjajahan Brooke, semasa diperintah oleh syarikat British Utara Borneo, semasa diperintah oleh James Brooke, keluarga Brooke, James Brooke, Charles Wyner Brooke, Jadi mereka sudah biasa dengan bahasa Inggeris. Kalau tiba-tiba tukar kepada bahasa Melayu seperti Tanah Melayu, memang akan mensukarlah. Tanah Melayu tidak mengapa. Tanah Melayu dia guna 2 bahasa. Walaupun masa-masa Tanah Melayu dijajah oleh British masih lagi menggunakan 2 bahasa. Satu bahasa Inggeris, satu bahasa Melayu. Jadi tak ada masalah kat situ. Tetapi di Sabah Sarawak, semasa pentadbiran SBUB di Sabah dan semasa pemerintahan keluarga Brooke di Sarawak, bahasa Inggeris adalah bahasa utama. Itu sebabnya mereka nak bahasa rasmi Sabah Sarawak sehingga 10 tahun selepas Hari Malaysia. 10 tahun je, lepas tu guna bahasa Inggeris. Maksudnya secara berperingkat bahasa Melayu diajar sikit di Sabah Sarawak. Okey, faham Okey, lagi soalan? Lagi soalan? Silakan. Kenapa kat Sabah dan Sarawak dia boleh amalkan bebas agama bebas diamalkan? Okey, bagus. Baik. Macam ni. Okey, kita lihat kembali dalam bab 6 bahagian pertama, iaitu reaksi dalam negeri. Ingat balik, Sabah menuntut 20 perkara. Dan 20 perkara yang dituntut oleh Sabah ini diterima oleh Sarawak. Antara 20 perkara itu ialah, antara lain ialah agama, immigration, perkhidmatan awam, taraf Bumiputera,
itu adalah antara tuntutan 20 oleh Sabah yang kemudian diterima oleh Sarawak. Jadi itu tuntutannya. Apa tuntutannya? Contoh agama. Okey, Sabah tak nak agama Islam sebagai, Sabah Sarawak tak nak agama Islam sebagai agama rasmi seperti Tanah Melayu. Tetapi dia Sabah nak agama lain boleh diamalkan dengan bebas. Tiada agama rasmi. Noktah. Faham? Gitu tuntutan oleh Sabah yang kemudian diterima oleh Sarawak. Begitulah. Itu sebabnya Sabah Sarawak Islam bukan sebagai agama rasmi. Namun begitu, agama-agama lain tetap bebas diamalkan di Sabah Sarawak. Itu sebabnya hari ini walaupun agama Islam bukan agama rasmi Sabah Sarawak, tetapi di Sabah Sarawak ada juga masjid. Okey, boleh juga penganut Islamnya mengamalkan ajarannya. Okey, faham pelajar-pelajar lain? Faham? Okey tak tadi? Faham. Tuntutan sebab tuntutan dia macam tu. Nak buat macam mana dah dituntut. Okey, alright, lain. Last. Ada tak? Okey, kalau tak ada, untuk yang terakhir kita buat aktiviti sekejap. Okey, simple, lagi 3 minit lebih kurang. Okey, jom kita main satu aktiviti tentang langkah-langkah pembentukan dan perjanjian Malaysia, permainan. Okey. Arahan aktiviti. 2 pemain diperlukan untuk aktiviti ini. Untuk memulakan giliran, klik butang putar untuk memutarkan roda aktiviti. Apabila roda berhenti berputar, soalan akan dipaparkan di skrin. Masukkan jawapan anda di ruang yang disediakan. Markah akan diberikan bagi setiap jawapan yang betul. Untuk meneruskan giliran, putarkan semula roda aktiviti. Pemenang aktiviti ini adalah mereka yang berjaya mengumpul markah tertinggi. Jika anda telah bersedia, klik butang mula untuk memulakan aktiviti. Tak adalah Selamat mencuba. Tak ada dua pemain kat sini. Tak apa, cikgu gunakan cikgu lah dua pemain tu. Awak beritahu jawapan dia. Okey, silakan. Okey, pemain satu cikgu lah. Putar Okey, 20 markah. Okey, cuba jawab apa jawapan dia. Rujuk buku teks dengan pantas. Apa jawapan dia? Di manakah mesyuarat itu diadakan? Suruhanjaya Kobok. Mana? Di manakah? Apakah jawapan anda? S. Singapura. Betul, semak. Bagus. Okey, pemain 2. Lak. Okey, apa bahasa? Bahasa Malaysia apa dia? Ya? Melayu. Okey, semak. Okey. Arab ada lak? Okey, apa dia? Di manakah perjanjian Malaysia ditandatangani? London, cikgu. Ya. Cikgu betul kan? Okey, semak. Alright, betul. Okey. Arab ada lak? Ada lak. Okey. Jawatan kuasa apa ni? Donald Stephen. Jawatan kuasa perunding perpaduan kaum. Perunding kaum. Dia PPK je lah. Okey.
berundingkan perpaduan kaum. Okay, good job. Bagus. Okay, harap ada luck. 2 je, okay. Apa dia? Yang ni kalau dapat jawab dah tahu lah. Ya. Yes, good. Dia lindung. Tak ni. Sekejap Semak. Jawab. Okey, harap ada luck. Oh, bagus. Abang perkenalkan apa ni? Akta Malaysia. Good job. Bagus. Okey, harap ada luck. InsyaAllah. Oh, bagus. Ini apa dia? Suruhanjaya call apa? Suruhanjaya? Kombut. Kerajaan Kobot. Oh. Okey. Kobol. CEO. Okey, kau pulang pula. OL. Alright. Okey, harap ada luck. Okey, apa dia? Apa nama jawatan kuasa tu? Jawatan Load lens down, cari load lens down. Jawatan kuasa antara kerajaan. Okey. KAK. Okey, semak. Very good. Okey. Oh, draw. Okey. Ya. Kita tengok satu-satu jawapan dia Okey, kita tengok satu cikgu tu ada 8 soalan kita tengok Okey, baca kobol. Alhamdulillah. Okey, pelajar-pelajar, okey, dengan permainan itu tadi maka berakhirlah secara rasmi bab 6 pengukuhan negara dan bangsa Malaysia. Okey, alhamdulillah. Okey, bab 6 pun selesai. Okey. Jadi pesan kepada rakan-rakan yang tidak hadir dalam kelas talian hari ini untuk lihat dalam Telegram masing-masing, cikgu akan muat naik rakaman pelajaran hari ini insya-Allah. Baiklah. Okey, kita tutup majlis ilmu kita dengan surah Al-As dan tasbih Al-Kifarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Okey, terima kasih kerana hadir kelas cikgu pada berpuasa, teruskan berpuasa, jangan ye. Okey. Alright, kirim salam kepada ibu bapa dan penjaga masing-masing. Teruskan pelajaran Oh, Azril dah buka. Okey, teruskan pelajaran anda. Okey, mungkin cikgu lain ada kelas pula kan. Okey. Jadi setakat hari ini tiada jadual rasmi. Jadual belajar yang dikeluarkan pihak sekolah. Jadi bergantung pada cikgu itulah, mungkin akan ada jadual baru khas sepanjang bulan Ramadan ni. Okey. Cikgu tak tahulah, mungkin ada insya-Allah Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak dan kita jumpa lagi pada kelas akan datang. Okey. Okey, bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.